1 Scapen 2021. Terima kasih kerana menempati masa. Mohon semua pengerusi dan pembentang bersedia untuk turut serta di dalam bilik-bilik atau breakout rooms yang telah disediakan oleh urus setia. Senarai bilik adalah seperti di paparan skrin. Selamat bersidang. Go Feng Chi. Negara. Mungkin Puan Nadia nak kaitkan sikit tentang tajuk yang dibentangkan tu dengan isu sekarang ni. Okey, kalau isu sekarang, terima kasih Dr. Zamri dan Encik Izzah Zahir. Okey, kalau berkaitan dengan saya punya ni, untuk app saya ni dalam keadaan isu semasa ni di mana kekangan kita untuk bersemuka dengan para pelajar, so dia sangat-sangat membantulah, membantu pelajar tu supaya dapat memudahkan mereka belajar lagi lah berbanding dengan bersemuka lah. Kebanyakan dia macam tu lah. Itu yang saya boleh kaitkan dengan isu sekarang di mana kita tak dapat bersemuka dengan pelajar, dan dalam keadaan sekarang ni app saya tu memang sangat membantulah pelajar tersebut. Apa nama apps tu? Indif. Okey, dia sebenarnya apps tu adakah berasaskan kepada apa ya? Ni web ke augmented reality? Dia bukan web, dia memang apps lah, kita boleh download dekat Play Store dan sebagainya. Alright, jadi itu adalah cara untuk menyelesaikan masalah bila berlaku pandemik kan, online. Di waktu pandemik. Okey, tapi bila keadaan kembali pada normal, adakah app ini masih lagi boleh digunakan? Masih boleh diterima pakai sebab kebanyakan bagi kalangan saya dia sangat membantu sebab pelajar sebenarnya lebih kepada gadget sekarang ni. Dia maksudnya memudahkan mereka boleh bawa ke mana-mana bandingkan dengan bawa buku. Apps tu simple saja dekat handphone dia, so di mana-mana dia orang boleh merujuk lah. Maksudnya kalau sebelum peperiksaan tu dia orang macam kalau nak reflect balik boleh buka handphone dia. Macam tu. Jadi kajian ni sebenarnya adalah kajian sampingan ataupun memang untuk ni PhD ke ataupun master ke? Sampingan lah. Oh, sampingan. Okey, bagus. Untuk PDP sajalah. Apa design dia? Research design? Ini bidang saya. Tak, maksudnya metodologi yang digunakan. Adakah mixed method? Adakah DDR? Biasa dengar istilah DDR, mixed method. Tak biasa. Tak biasa. Okey. Okey. Jadi itu menarik kalau kita buat apps tu sebenarnya kita boleh gunakan metodologi DDR, design and development research. Jadi mungkin yang ni mungkin yang lain tu, jadi kita boleh itulah gunakan design tersebut sebab dia very structured dan dia lengkap, ada penilaian, ada need analysis tu semualah. Okay. Maaf doktor, saya apa nama tadi doktor? Nama saya Ahmad Zamri. Tak saya yang DGR, apa nama tu? Tu DDR. DGR. DDR, Design Development Research. Okey, tak apa, nanti kalau berminat boleh contact saya. Saya bukan pakar tu, saya cuma metodologi saja tahu kan. Jadi tu sesuatu yang menarik sebab perbincangan kita ni perbincangan ilmuwan juga, ya. Jadi maksudnya kita nampak produk dia menarik sekali kan, kita gabungkan dengan metodologi yang bagus, tu akan membuahkan sesuatu yang sangat tu. Okey, terima kasih Puan Nadia daripada Kuching dekat mana Jalan Astana. Ya. Jalan Astana. Putrajaya lah, Putrajaya. Bandar Kuching lah. Bandar Kuching. Rasanya saya belum sampai lagi. Saya yang banyak sampai ni Samarahan. Boleh sampai nanti datang. Sebab situ ada banyak tu kan. Banyak RPG tu semua kan. Okey, terima kasih Puan Nadia. Okey, terima kasih. Lepas tu second siapa ni? Cik Izzat. Seterusnya kita persilakan Puan Nur Farahiyah binti Zahar untuk memberi sedikit penerangan tentang kajian ini. Okey, bagus. Sebelum tu perkenalkan sikit dari mana dan sebagainya, lepas tu apa isu yang dibangkitkan. Saya Nur Farahiyah binti Zahar dari pelajar UKM juga, Fakulti Pendidikan. Okey, saya punya kajian bidang sains. Sains, okey.
Saya punya kajian ni dia melibatkan bagaimana nak meneroka kanak-kanak punya kefahaman berkaitan konsep elektrik. Kalau kita tengok kajian-kajian terdahulu, kebanyakannya miskonsepsi berkaitan elektrik ni lebih tertumpu kepada murid-murid di sekolah menengah lah terutamanya, sebab dia lebih melibatkan subjek isu dia. Saya sebut isu tu biasanya kita tumpu pada tu penyataan masalah tu. Itu sebenarnya isu Jadi sebab itulah kita buat alat ni. Okey, teruskan isu tu. Sebabkan dia lebih tertumpu kepada sekolah menengah, kita nak tengok sama ada kanak-kanak ni dia ada kefahaman tak tentang elektrik, dan sama ada mereka ni berada dalam miskonsepsi atau tidak. Sebab tu kajian ini dilaksanakan. Alright, okey. Jadi apa hasil kajian? Hasil kajian setelah dibuat, hasil kajian mendapati bahawa kanak-kanak ni dia juga mengalami miskonsepsi berkaitan elektrik. So kalau kita tengok dekat awal lagi, mereka ni semua kebanyakan mereka maksudnya dia ada pengetahuan tentang elektrik, tapi dia salah faham sikit tentang pengetahuan tentang elektrik. Salah faham tu sebab apa ya? Salah faham tu sebab contoh mereka mengatakan yang penyebab elektrik tu mengalir adalah sebab suis. Padahal elektrik tu sebenarnya yang menyebabkan sesuatu litar tu boleh dijalankan. Okey, adakah masalah tu berlaku disebabkan oleh guru mengajar cara yang tidak efektif ataupun macam mana? Okey, sebenarnya kajian saya tu ada kajian lanjutan lagi, tapi untuk kat sini saya buat hanya untuk soalan diagnostik tu je. Okey, berdasarkan temu bual kebanyakannya ada berdasarkan pengajaran guru juga. Pengajaran guru yang hanya melibatkan ngajar di depan saja tanpa melibatkan eksperimen lah. Macam tu. Rasa macam Viva tak? Okay. Kita tanya-tanya je menarik, sesuatu yang menarik ya. Tapi tak ada rasa macam Viva kan, yang ni kan. Cuma kita nak tahu dan mungkin suara kuat sikit sebab takut orang tak dengar sebab kita dalam ni kan. So baguslah ni Farahiah. Okay, next one. Yang terakhir kita ada Puan Nurul Idayu binti Abdul Aziz daripada IBJ Kampus Raja Melewah. Tajuk pembentangan kepentingan pengintegrasian elemen seni dalam pendidikan STEM di prasekolah. Okey, jadi gabungan seni dengan apa STEM. Okey, silakan Idayu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Ahmad Zamri dan juga para AJK dan peserta pada hari ini. Saya Nur Idayu, saya juga merupakan pelajar sarjana di Fakulti Pendidikan Pendidikan Prasekolah. Jadi tajuk yang saya bawa hari ini ialah pembentangan yang saya bawa hari ini ialah kertas konsep berkenaan dengan pengintegrasian elemen seni ke dalam elemen STEM. Sebelum tu kita pergi apa isunya? Problem statementnya apa? Okey, isunya doktor, pendidikan STEM tu sendiri. Pendidikan STEM tu kalau nak dijelaskan sains, teknologi, engineering dan juga matematik. Tapi bagaimana pendidikan STEM ni kalau kita ikut PPPM 2013 digariskan pendidikan STEM perlu diperkenalkan daripada peringkat prasekolah lagi. Sebagaimana yang pembentang awal tadi yang sebelum saya tadi kata, pendidikan belajar tentang elektrik, kanak-kanak sukar untuk memahami konsep elektrik itu. Jadi isu saya sekarang, bagaimana pendidikan STEM tu kita ingin perkenalkan di prasekolah tanpa kita menidakkan lumrah kanak-kanak yang ingin belajar sambil bermain. Okay, that's the tricky part. The tricky part. Sebab apa? Sebab selama ni kita mempunyai kefahaman yang salah. Kefahaman iaitu sebab kita nak anak-anak kita ataupun adik-adik kita ni bagus, jadi pra-tadika lagi ada banyak exam, kena buat itu ini kan. Tapi dia mendatangkan kesan yang negatif lah. Sebab apa? Sebab bukan nature dia untuk jawab soalan exam. Ya. Dan dia adalah ni play is learning, betul lah para sekolah. Play is learning. Jadi boleh beritahu sekarang ni apa penyelesaian dia? Okey, sebab itulah saya ada ataupun belum lagi. Kerana itulah saya membawa tajuk ini, kepentingan integrasikan elemen seni itu sendiri. Sebagaimana kita tahu elemen seni tu menarik. Jadi kanak-kanak ni dia lebih tertarik dengan perkara yang menarik ni lah. Jadi elemen seni tu prasekolah tu bunyi tu. Anak saya belum.
Jadi doktor, sebenarnya saya turut ini separuh part of daripada saya punya penyelidikan lah, tesis saya. InsyaAllah saya ingin mengkaji tentang pembinaan modul pendidikan STEM di prasekolah. Jadi PhD ya? Saya buat master, doktor. Master mod research lah. Mod B. Mod B, okey. Campuran. Okay. Saya so ini kertas konsep kan? Ya, kertas konsep. Dia sebenarnya orang sains perlukan sesuatu yang jitu. So kalau ada solution yang betul-betul boleh menyelesaikan tu bagus. Jangan minta maaf. Tak apa. Okey. Mungkin saya dapat pandangan ni lah setakat yang ni Cik Izzat tadi. Minta maaf anak saya. Tak apa. Lepas ni mungkin saya tanya Wani pula. Okey, apa pendapatnya Cik Izzat tentang perbentangan ni semua, apa yang kita boleh rumuskan tentang ni STEM ni. Kita semua bukan orang STEM ni Wani bukan STEM, Izzat bukan STEM kan? Pembentang STEM, jadi kita ni mewakili pandangan outsider, orang luar. Jadi tu nak tanya dulu pandangan Izzat tentang itulah perbentangan tu tadi. Apa perkara yang kita boleh ambil iktibar, isu yang perlu kita tangani. Wani dah start tulis nak tukar ke tak apa, kita dengar Izzat dulu. Terima kasih Dr. Azamri. Sebenarnya Doktor tempatkan saya di room 13 ni bertepatan lah sebab saya dalam pendidikan matematik. Okey, betul. Saya ingat saya nak cari orang letak 13. Saya jangan tengok nampak Izzat matematik kan. Terus saya letak. Okey, teruskan. Jadi saya nampak daripada apa yang dibentangkan ni, dia banyak relate dengan kajian yang saya buat sebenarnya. Macam apa yang Puan Nadia buat apps tu, macam saya buat apps untuk matematik. Dan sebenarnya saya di Sarawak juga sebelum ni, di Niah Sarawak. Alhamdulillah baru tahun ni dipindahkan, dapat balik ke Semenanjung. Jadi memang Sarawak tu memang dekat di hati saya selama 9 tahun di sana. Alright. Ni itu ingatlah lagu ni, ingatlah aku berkikis biar berkikis bulu betis, ingat sebab Sarawak kan. Nadia tu mesti tahu tu. Itu adalah lambang cinta dan pengorbanan tu. Yang lain tu nanti anda Google lah. Biar berkikis bulu betis lagu Sarawak yang popular. Okey, so itu Izzat lah, maksudnya boleh relate lah dengan apa your research Wani macam ni? Wani bidang apa ya? Saya bidang prasekolah. Prasekolah. Dah boleh tu dengan ni Nurul Hidayah. Sebelum ni kenal tak Nurul Hidayah? Kenal. Okey. Satu kelas, doktor. Okey. Boleh bagi ulasan sikit. Apa yang saya nampak daripada saya bidang prasekolah, jadi saya boleh relate lah dengan kajian daripada yang prasekolah tu lah. Apa yang saya nampak, saya ada persoalan lah yang saya bermain di fikiran saya. Mungkin saya perlu cari detail daripada artikel, sebab kepentingan STEM ni memang ada lah untuk kanak-kanak. Tetapi bagaimana, saya ada persoalan saya sendiri, bagaimana kita nak relate dengan perkembangan mereka. Sebab seperti yang kita tahu, perkembangan kanak-kanak ni, kebanyakan kanak-kanak dia mengalami perkembangan yang terjejas, especially bila pandemik lah, macam tu. So jadi bila saya dengar tu, macam saya perlukan pembacaan detail untuk menjawab persoalan saya itu sendiri. Alright, okey. Wani asal mana ya? Saya Johor Bahru. Johor Bahru. Tidak, sebab saya ada check ada beberapa orang Wani. Kita tak pernah jumpa lagi kan? Tak pernah. Okey. Right. Okey, jadi itu saja saya ingat. Yang pertama sekali isi borang tu, kehadiran tu, termasuk pengurusi-pengurusi AJK sekali lah, isi borang kehadiran. Lepas tu saya minta izin sesi kita ni dirakamkan. Nanti boleh dapat, nanti tanya saya kalau nakkan dia punya rakaman lah ya. Okey, dan saya serahkan balik pada Izzat. Lepas ni boleh itulah, boleh berhenti ataupun mungkin ambil gambar dulu ke, screenshot dulu lah. Kebetulan saya ada kan. Okey, ni Cik Osman boleh on camera nak ambil gambar. Okey, sedia kita untuk ambil gambar. Mungkin Cik Osman nak bergambar sekali, Cik Osman. Okey.
Okey, sedia. 1, 2, 3. Okey, sekali lagi. Sekejap. Nak kopi dulu. Cik Osman dari mana Cik Osman? Mikrofon Cik Osman. Oh, tak dengar, ada masalah audio agaknya ya. Tapi anyway kita welcome participation semua ya. Untuk hari ini dan juga besok ya. Okey, jadi saya minta diri dulu. Jadi saya serahkan pada ni lah Cik Izzat lah untuk tu kan. Untuk nak beritahu yang besok apa acaranya ke dan sebagainya lah ya. Okey, itu saja. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Zamri. Alhamdulillah dengan berakhirnya pembentangan sebentar sosial mereka seperti bekerjasama, persahabatan dan berdikari boleh dipelajari secara tidak langsung. Okay. Selain daripada mewujudkan aktiviti yang boleh merangsang kemahiran sosial kanak-kanak, keadaan persekitaran kelas juga harus diambil kira oleh guru. Mewujudkan persekitaran yang bercirikan bermain, ceria dan menyeronokkan akan meningkatkan minat kanak-kanak. Menurut Joksnowski 2008 menyatakan untuk meningkatkan interaksi antara kanak-kanak dalam kelas, reka bentuk persekitaran kelas adalah penting. Guru boleh membina sudut-sudut atau ruang yang membolehkan kanak-kanak menjalankan aktiviti bersama rakan sebaya. Okey. Peranan merangsang kemahiran sosial kanak-kanak bukan sahaja dipikul oleh guru semata-mata. Ibu bapa juga mempunyai peranan. Malah peranan mereka lebih penting jika dibandingkan dengan guru. Oleh yang demikian, guru dan ibu bapa haruslah menjalankan hubungan yang rapat seperti berkongsi maklumat mengenai kanak-kanak dan menyelesaikan masalah kanak-kanak sama ada di prasekolah atau di rumah. Kajian hijauan tersebut saya perolehi melalui Google, bacaan jurnal, bacaan artikel seminar, tesis kajian dan juga kajian yang mana dia adalah sumber sokongan utama saya dalam kajian yang dijalankan. Seterusnya, saya mengagangkan juga kaedah kuantitatif. Kaedah kuantitatif yang digunakan melalui close dan juga soal selidik motivasi. Set ujian close ini digunakan untuk mengukur sistem pendidikan dari semasa ke semasa.
Okay, kita tahu pemimpin sekolah tu adalah merupakan tonggak utama ya di sekolah. Jadi soalan saya, apakah persediaan utama yang perlu dilakukan oleh seorang pengetua untuk melakukan perubahan di sekolah? Okay, itu saja. Terima kasih. Terima kasih Puan Razia untuk soalan tersebut. Dijemput kepada Puan Nuraihan untuk menjawab soalan yang dikemukakan oleh Puan Razia. Dipersilakan. Terima kasih Puan Razia di atas soalan tersebut. Okey, sebagai seorang pemimpin lah, persediaan yang perlu mereka ada adalah pertama sekali pemimpin perlu mempunyai kemahiran dalam mengurus perubahan. Contoh seperti mereka perlu mengetahuilah teori-teori yang ada di sebalik pengurusan perubahan seperti teori Kurt Lewin, Kotter, 8 langkah, dan seperti yang saya dalam kertas konsep saya ni adalah teori difusi inovasi. Ini integriti ya. Okey, boleh beritahu apa tajuk-tajuk apa paper masing-masing? Okey, Andrea tajuk apa? Tajuk plagiarism among Malaysian higher education students. Okey, plagiarism. Sekarang kita bercakap isu kan. So you are talking about plagiarism issue. Ada sebarang kajian, boleh beritahu highlight kajian yang dilakukan keadaan plagiarism dekat Malaysia macam mana? Basically saya buat case study. Participants 5 orang je, saya interview mereka. Kualitatif and kualitatif. Okay. And then semua peserta tu diorang ada basic awareness and knowledge about plagiarism. Okay. And then diorang ada juga experience plagiarism. Okay. Apa bentuk plagiarism yang paling utama yang diorang pernah experience? Experience tu maksudnya dia buat plagiarism ke ataupun dia dengar daripada kawan-kawan sekeliling? Majority dia orang pernah buat plagiarism masa assignment, masa exam, tapi ada orang juga yang dia second hand experience, macam assignment group mate. Nak tahu yang dia orang plagiarism tu apa bentuk yang paling utama? Copy assignment lepas ke atau macam mana? Dia orang macam internet plagiarism yang paling internet. Macam mana strategi dia orang untuk elak daripada dikesan? Dia orang akan copy macam sentences ke phrases from different sources and then dia akan cantumkan. Ya, Turnitin tak boleh detect ke? Tak sure, tapi maybe kalau masa dia orang hantar assignment tu lecturer tu tak check. So tak detect. Okey. Datuk Syakila sekarang ni bertugas di mana? Saya insyaAllah sekarang proses pemindahan ke UPSI, Doktor. UPSI, pensyarah di sana lah? Ya, pensyarah di sana. Dah berapa lama dah? Saya baru lapor. Baru lapor diri. Baru lapor diri. Sebelum ni pelajar Apple lah? Ataupun Maksud Prof pernah masa buat apa? Master PhD dulu buat kat mana? Saya buat UKM under Datuk Razak. Oh, okey. Alumni lah ni, Doktor. Iyalah, itu saya tanya tu. Sebab kebanyakannya alumni. Jadi alumni. Ni Datuk Syakila sosiologi kan ke sejarah? Saya pendidikan sejarah, Doktor. Oh, pendidikan sejarah. Okey. Pendidikan sejarah ni juga saya sebenarnya all rounder. Syakila all rounder. Saya first degree saya dalam ni sejarah dan Asian Studies. Politics and Asian Studies. Tapi ada belajar sejarah lah. Lepas tu master buat pendidikan pentadbiran pendidikan. I see. Lepas tu buat TESOL. I see. Dan lepas tu buat adult education UPM. I see. Jadi boleh komen banyak benda lah. Betul. Boleh komen banyak benda. Okey. Banyak ilmu dengan betul. Okey, kita sebenarnya dah habis dah tapi tak apalah, kita bincang-bincang sekejap sebab seronok. Saya bisy duduk memantau. Sebenarnya saya tak boleh jadi admin sebenarnya sebab banyak risau Kalau boleh saya nak bersama-sama dengan setiap orang bincang itu.
InsyaAllah nanti bersemuka, insyaAllah kita akan lebih menarik lah. Okay, so isu yang Andrea tadi tu menarik tentang plagiarism. Dia sebenarnya satu dosa besar dalam pendidikan. Ada ramai, saya ingat sekurang-kurangnya 3 orang menteri letak jawatan disebabkan oleh plagiarism. Di Jerman, di Korea, di Taiwan antaranya. Mungkin ada lagi tu. Ya. Okey. So maksudnya kita perlu elakkan, tapi always ada strategi untuk mengatasi perkara ni, dan kadang-kadang Turnitin pun tak dapat detect kan. Dari perspektif pensyarah, saya ingat mungkin Datuk Shakila pun juga ada pengalaman. Sempat marking ke ni Datuk Shakila? So far yang sempat untuk program master lah doktor. Kalau kita nampak detect pelajar-pelajar yang ada plagiarism kan. Pattern dia macam ni lah. Kita nampak di average dari segi language, lepas tu tiba-tiba ada cantik satu perenggan kan. Kemungkinan ada ni kan. Ataupun kalau dalam bahasa Melayu ada satu perenggan tu bunyi Indonesia. Penelitian tu semua kan. Okey, yang tu ada inilah. So maksudnya betapa bahayanya plagiarism. Sebab apa? Sebab dalam paper kita tu sebenarnya ada ramai authors. Ramai authors, jadi kita plagiarize menyebabkan author kita, mungkin ada profesor ke SB kita dalam tu, akan affected. Seperti yang terjadi di UPM. So nasib baik dia tidak dipecat, bukan silap profesor tu, ada silap co-authors yang lain. Jadi kena hati-hatilah. Kadang-kadang SB dia percaya je kan, tengok plagiarize kan. Plagiarize, co-authors dia plagiarize. Jadi pastikan betul-betul lah. So kita dah ada cara menggunakan Turnitin, tapi kena belajarlah cara-cara tu. Bukannya kita plagiarize lepas tu guna Turnitin. Tak, daripada awal lagi kita tu. Ya, okay, terima kasih Andrea. Okey, yang lain macam mana? Sarah macam mana? Sarah Soi. Maaf doktor, saya nak minta diri dulu sebab saya ada program lain. Okey, boleh. Siapa yang tu boleh, sebab ini adalah informal discussion. Okey, terima kasih doktor. Okay, sama. Terima kasih semua. Sama-sama. Alright, okey. Jadi Sarah boleh cerita sikit? Saya banyak ketinggalan tadi duduk dekat luar kan. Ni bilik kedua saya attend yang really bercakap lah, tanya pendapat ya. Unmute. Tajuk saya tentang kesahan dan kebolehpercayaan instrumen pengetahuan dan amalan guru prasekolah terhadap tingkah laku negatif kanak-kanak. Alright, okey. Tu tentang kesahan kan. Okey, tapi saya minat tu apa contoh-contoh tingkah laku negatif. Maksudnya apa item yang ada dalam tu, dalam instrumen tu. Macam hyperaktif. Ni prasekolah ya? Ni prasekolah. Hyperaktif lagi. Hyperaktif, lepas tu apa yang setakat ingat ya. Macam hyperaktif lah. Kebanyakan kalau macam dekat saya ni memang, kalau macam sekolah saya ni dekat tadika saya ni memang kebanyakan hyperaktif lah. Kenapa hyperaktif dianggap tingkah laku negatif? Mungkin dia tu normal saja, lumrah kan, ada budak. Dia lumrah, tapi kalau kita tengok daripada sudut psikologinya, kalau kita tengoknya, kalau kita tengok kadang-kadang period diorang dengan teacher, dengan kawan-kawan kan, diorang tak boleh nak berhubung ataupun berinteraksi sesama. Kadang-kadang kalau kita tengok diorang nampak macam normal, macam tu, tapi ada part bila kita suruh buat kerja ataupun teacher suruh buat kerja ke, diorang tak akan buat. Diorang akan baling barang, diorang akan macam akan menjerit, akan berlari tanpa mendengar arahan dengan baik lah. Kadang-kadang apa teori-teori yang berkaitan tentang tu? Kalau saya nak baca pasal hyperactivity, apa teori, siapa nama teoris ni? Teori yang digunakan? Ini bukan Viva, nak tahu. Curiosity. Curiosity. Nombor saya sebenarnya. Tak. Ini bukan Viva. Sebab ada banyak benda yang menarik minat saya. Jadi sebab tu tanya kan. Teori yang digunakan, teori-teori yang ingat tak nama teoris dia? Nama teoris, ahli teori dia. Ataupun mungkin nama pengarang dia.
Saya ambil. Tak ingat tak apa, nanti kalau jumpa hantar WhatsApp saya ke. Oh semua ke? Okey nanti saya ni. Okey tak apa. Sebab ni lebih kepada tu, saya begitu berminat dengan teori-teori. Kadang-kadang saya letak dalam IG saya penuh dengan ni macam little lecture notes misalnya kan. Kalau ada perkara yang menarik, jadi kita letak dekat situ. Sebab pada saya learning is an obsession. Belajar ni adalah satu keasyikan sebenarnya. Kalau orang lain bercinta keasyikan kan. Alright. Okay, kita dengar ni pula Siti apa? Rachel. Ya, saya boleh cerita sikit apa yang dibentang tadi, apa isu yang dibangkitkan? Saya punya amalan profesionalisme guru dan hubungan dia dengan proses pembelajaran di sekolah. Right. Apa dapatan dia? Menarik juga tu. Sebenarnya kajian ni saya tak tahulah dekat tempat lain, tapi dekat Malaysia sejauh ni yang saya cari tak ada literature review berkenaan tajuk saya ni. So saya memang pasti ke tak ada? Tak ada. Dia hanya ada amalan profesionalisme guru sahaja ataupun kaitan dia dengan gaya kepimpinan macam tu. Tapi kalau dengan proses pembelajaran tu memang tak ada, sebab sebenarnya ni dua isu yang berbeza. Tapi sebabkan kita sekarang dalam pandemi, so memang berkenaan lah, sebab sekarang semua kita akan tukar pada pembelajaran kan. So saya nak tengok ada tak kaitan antara amalan profesionalisme guru ni dengan proses pembelajaran di sekolah. Sejauh yang saya buat kajian ni, memang adalah kaitan dia, terutamanya dekat domain diri, sebab ramai guru diorang tak confident untuk buat pembelajaran ni, sebab dalam pembelajaran ni ada banyak sebenarnya method and juga apps yang boleh digunakan. Tapi macam guru-guru yang dah tua-tua sikit ni, diorang macam inilah ada satu cabaran diorang sendiri, sebab tak reti macam mana nak configure antara teknologi dengan pembelajaran yang sekarang ni. Teori apa guna ya? Yang explain. Saya guna kalau untuk amalan profesionalisme guru, saya guna standard guru Malaysia yang memang dah dibina oleh bahagian pendidikan guru. Untuk proses pembelajaran saya guna model daripada Anderson pada tahun 2011, Prof. Alright, okey. Tu nampak lancar tu, tak ada teragak-agak tu. Ini PhD ke master? Saya master. Master kan? Yeah. Master research ataupun MOXI? Coursework. Oh, coursework. Alright, okey, bagus. Okey, insyaAllah nampak ada peluang untuk ni lah. Lepas ni kerja ke ataupun nak continue lagi? Saya kalau ada rezeki saya nak continue, tapi sekarang ni saya dekat Aceh sebab kan saya dah balik dah dekat negara saya, sebab Kongo tak ada. So saya kena balik dulu and then saya dapat Kongo tahun depan insyaAllah. Oh, okey. Orang Indonesia rupanya. Ya, saya orang Aceh. Tapi selain dah ni Malaysian. Dah lama kat sini Dah 2 tahun juga, Prof. Oh, okey. Okey, kita pernah ada ramai anak-anak Aceh yang di sini sudah lama tu. Jadi kita tak tahu pun kan sebab apa, sebab sudah berbaur dengan ni kan. Betul. Dengan Malaysia. Ya. Okey. Saya pun daripada awal lagi memang berkawan dengan orang Aceh. Maksudnya saya boleh kesan lah apa slang kan. Aceh ni slang dia macam mana kan. Okey, terima kasih Siti. Afiq pula, macam mana Afiq? Tajuk saya berkenaan penerimaan pelajar sekolah menengah untuk subjek bahasa Cina menggunakan Google Classroom. Okey. Jadi saudara Afiq mengajar bahasa Cina ke apa? Ya, betul, sekolah Prof. Cina? Saya mengajar bahasa Cina. Oh, maksudnya pandai lah Cina kan? Ya. Oh, okey. Okey, jadi apa dapatan utama kajian tu, boleh share sikit? Dapatan utamanya untuk kajian ini, penerimaan aplikasi Google Classroom ni berdasarkan faktor kemudahan dia tu dan kebolehgunaan berada pada tahap sederhana tinggi lah. Sebab pelajar dah ada pengalaman lebih kurang hampir setahun menggunakan Google Classroom ni disebabkan faktor PDPR semua tu.
Jadi dia baguslah untuk alternatif pembelajaran secara maya. Okey, Sarah nak keluar. Okey, tak apa sebab kita informal session saja. Okey, Afiq, yang mengajar tu pelajar Cina kebanyakannya ataupun Malay, sebab ada setengah tempat di mana tu walaupun sekolah Cina, Melayu ramai kan. Your student macam mana? Sekolah, okey, baik, di situasi sekolah saya ni sekolah Melayu dan pelajar semuanya Melayu lah. Oh, okey, jadi mengajar bahasa Mandarin kepada pelajar-pelajar Melayu. Okey, ini termasuk ajar tulisan sekali ke ataupun hanya bercakap saja? Ya, termasuk yang tulisan. Okey, dalam tu apa dia, sistem pinyin biasa tak? Betul, ada. Boleh suggest kalau saya nak faham secara asas sebutan dia, ada tak website ke apa? Sebab saya ada pelajar Cina dan dia nama kita tak tahu sebut. Jadi saya nak tahu ni, kalau macam Q tu kita sebut C kan? Betul lah? Betul. Kalau C sebut T. Mungkin macam tu lah. Kalau C kita bunyi T. Dia dah hampir-hampir macam tu kan. So nanti kalau ada website boleh suggest kat saya. Ya? Boleh. Okey. Saya email saya senang je, Azamri, AZAMRI @ukm.edu.my. Sekarang ni saya ada mengajar beberapa set pelajar daripada Cina. Jadi sekarang nak belajar bahasa Cina juga ni. Sebab sebab kita menjadi pensyarah, kita nak buat supaya kita dekat dengan pelajar. Caranya adalah kita kena tahu budaya dan kena tahu cara nak sebut. Pada saya sebut nama pelajar tu adalah satu perkara penting. Sebab apa? Mengikut Dale Carnegie, menyebut nama seseorang itu adalah sesuatu yang indah dalam apa jua bahasa sekalipun. Jadi selama ni saya buat apa? Sebab pensyarah kena confident kan. Saya sebut je nampak confident lah, bantai je nama tu kan, tapi sebenarnya tak berapa tepat tangan. So macam tu lah. Nanti saya emailkan. Okey, Afiq. Kemudian siapa? Aisyah Suhaimi. Dari mana Aisyah? Saya dari Perlis. Daripada? Perlis. Okey. Perlis. Memang asal sana ke ataupun tu kerja sana? Asal sana. Alright. Dan sekarang ni bekerja ke belajar? Saya belajar lagi. Okey, belajar F.Pen ke ataupun F.Pen. F.Pen. Master atau PhD? Ya, master dalam prasekolah. Okey. Boleh cerita sikit apa tu tadi, apa isu dan apa dapatan kajian? Untuk peta konsep saya, tajuk dia faktor-faktor kualiti persekitaran yang menyumbang kepada perkembangan sosial kanak-kanak. Sedia kita yang kita tahu, yang kajian yang kita tahu setakat ini kebanyakan lebih kepada perkembangan kognitif, fizikal, emosi, bahasa, kerohanian dan tingkah laku. So kajian saya ini berdasarkan sosial kanak-kanak, interaksi sosial guru dengan kanak-kanak. Di situ kenapa kualiti persekitaran, sebab saya menggunakan ITES, iaitu borang kesahan daripada negara luar yang kita dapat daripada NAECY. Alright. Okay. Ada buat kajian tak tentang ni? Perbezaan persekitaran untuk kanak-kanak prasekolah dari segi inilah, dari segi perkembangan ni dia, psikologi sosio-emosional antara Malaysia dengan negara-negara lain, Korea, Eropah. Ada tak? Ada baca-baca tak? Ada baca. Saya banyak baca tentang negara daripada Finland. Finland. Okay. Sebab interaksi Finland di negara Finland sangat bagus berbanding dengan interaksi guru Malaysia. Gitu. Okey, apa pengalaman yang kita boleh ambil iktibar daripada Finland? Finland guru dia sangat kalau kita di Malaysia, guru lebih kepada kalau 0 hingga 4 tahun kanak-kanak tu perlu dah boleh membaca, menulis dan sebagainya kan. Tapi kalau di Finland 0 hingga 4 tahun tak, actually spesifik 0 hingga 9 tahun kanak-kanak bermain, hanya bermain.
Dengan bermain tu interaksi mereka dengan guru semakin berkembang. Dengan bermain bila sampai tahun umur dia 10 tahun, dia dah boleh bercakap, aktif dan sebagainya. Dia tak perlu rasa tak ada rasa malu dan tak ada rasa rendah diri. Okey, adakah persepsi ibu bapa tu tidak sama seperti yang di Finland? Saya memandang macam ni lah, dekat Malaysia ni kita nak anak-anak kita dia pandai everything sejak daripada prasekolah lagi. So betul. Ada banyak macam-macam exam. Betul. Kadang-kadang kesian lah. Betul. Kan kata kita jumpa seorang budak yang ni bukan prasekolah lah, sekolah rendah kan. Jadi rupanya dia kata dia baru balik tuition dan sebelum tuition tu ada tuition lain pula. Betul. So jadi apa yang berlaku ialah bila dia banyak macam ni, dia akan rasakan pembelajaran ni tidak menyeronokkan. Sebenarnya satu beban. Jadi untuk prasekolah tu lebih lagi. Sebab apa? Sebab mereka nak kenal dunia. Jadi pembelajaran mereka adalah through play. Betul ya? Betul. Dan nak beritahu saya dulu belajar kat Australia. Tadi tak ada kaitan dengan apa yang saya belajar, tapi berkaitan dengan apa yang saya kerja. Saya belajar kat Australia dan nak top up pendapatan, saya bekerja. Saya bekerja di mana? Sebagai cleaner di sebuah sekolah. Sekolah tu dia sekolah rendah prasekolah kan. Dan setiap hari saya basuh, sapu lantai, bersih kan. Ada banyak mainan. Ada toys banyak kan. Betul. Okey, dan satu lagi, sebab anak pertama dan kedua saya lahir dekat Australia, dan yang menariknya ada toys library. Betul. Dan mobile pula tu. Maksudnya kalau katakan anak saya nak pinjam toys yang ni kan, Sesame Street tu semua kan, so kita boleh itulah call, lepas tu dia hantar, lepas tu main selama seminggu, lepas tu tukar yang lain pula kan. Jadi konsep dia sama macam pinjam buku. Jadi saya rasa ni lah, kita kena create environment yang seperti itu. Sebab apa? Sebab saya rasakan macam parent ni dia mempunyai misconception terhadap pembelajaran ni macam mana. Mereka menganggap bahawa pembelajaran ni kena exam, lepas tu kena tu kan, kena belajar sains kan. Prasekolah dah kena belajar tentang anatomi dalam tubuh badan tu semua, fizik tu semua kan. Betul. Alright. Okey, jadi perbincangan yang menarik. Okey, terima kasih kerana itulah saya selalu bertanya. Sebab apa? Sebab kita masih dahagakan ilmu. Kita tak tengok bidang sangat kan, tapi kita tak tengok bidang sangat, always ada benda yang cut across the discipline. Dan saya ingat tu satu perkara yang menarik lah. Sebab pada saya kita jadi pelajar ni, yang pertama sekali hati selalu merindu. Ada saja ilmu kita suka. Saya tidak masukkan in term of romantika, tapi yang saya masukkan in term of kesarjanaan. Dan yang kedua tu jari mesti menari. Jadi maksudnya ada maklumat penting kita catatkan, nota, simpan kan. Kita boleh belajar sebenarnya daripada IT tu macam mana kita nak simpan semua knowledge tu, nak uruskan, masuk dalam Google Drive, guna mind map tu semua kan. Satu perkara menarik. Dan lagi satu, kita boleh buat annotation. Misalnya katakan Siti Rachel dia tulis artikel, lepas tu saya boleh ambil artikel dia dan lepas tu saya boleh bulatkan perkara-perkara penting kan. Jadi itu pada saya amat menyeronokkan. Okey, terima kasih Dr. Shakila memberikan peluang pada saya berkenalan dengan para peserta ni. Okey. Mengalukan sebenarnya Prof. Okey. Dan Syarul ada jadi ni ke tak? Pengerusi ke belum lagi? Belum lagi ya. Macam mana buat presentation ni peserta hari ni, okey ya? Okey, semua berjalan lancar, semua peserta kita pun. Cik Syarul bidang apa ya? Saya bidang keusahawanan dan perniagaan. Okey, kalau minda Cik Syarul tu dia selalu itulah macam sebenarnya bagus, opportunistic ya. Tengok sentiasa ambil peluang. Itu minda orang orang ni usahawan. Usahawan itu semua kan. Ada buat part time ni, jual apa-apa ke, buat bisnes? Ada. Buat apa? Saya dengan wife ada buat bakery. Oh, okey. Bakery. Dan saya pun ada buat perusahaan ladang cili. Oh, banyak benda rupanya.
Saya pun sekarang memang bekerja pun, saya bekerja di Malaysia Airlines. Alright. Saya belajar. Ni last Dato' Syakilah, apa your thesis dulu, kalau ada apa-apa menarik saya boleh tanya lagi. Thesis saya berkaitan dengan modul pembinaan untuk 21st century dalam subjek sejarah. Sejarah. Ya, saya. Oh, modul sejarah. Modul tu modul bertulis ke ataupun dalam bentuk MOOC ke? Dia bentuk bertulis. Bertulis. Dia ada elemen dia lah, kita terapkan elemen 21st century. Sejarah ni sebenarnya menarik Kalau kita guna augmented reality nak gambarkan tu semua kan. Ya, betul. Saya ingat dulu saya saya buat ni diploma pendidikan kat Australia. Jadi optionnya 2. Yang pertama TESOL, yang keduanya sejarah. Dan sejarah tu saya kena mengajar di sekolah Kristian sebenarnya. Okey, dan lepas tu kena bentang dekat fakulti. Jadi saya bawa pembentangan apa? The Greek Gods. Tuhan-tuhan orang Greek. Dan saya suruh pelajar-pelajar lain tu berlakon jadi Greek Gods tu semua kan, buat simulasi kat situ. Jadi tu sebenarnya sesuatu yang menarik lah. Okey, saya tak nak ambil masa yang panjang. Terima kasih banyaklah kepada semua atas sumbangan keilmuan yang diberikan. Sebab apa? Sebab bentang memanglah bentang kan. Tapi video tu akan available, orang lain akan buka dan orang lain akan mungkin nak tanya maklumat, dia akan contact Dan begitu juga dengan proceeding semua Jadi nama anda diukir sebenarnya dalam arena kesarjanaan sebab sudah ada dalam proceeding yang contribute kepada tu siapa yang buat master tu memanglah, tapi saya ingat itu secondary lah. Tapi apa yang lebih penting, kita membina budaya keilmuan kita bangkitkan rasa semangat, seronok belajar kan. Sebab itulah learning is an obsession. Okey, terima kasih. Kalau saya cakap panjang, sambung lagi akan continue okay, Prof, esok sesi yang pukul 2 petang, selepas habis sesi kita akan balik ke main room, betul tak Prof? Ya, betul. Untuk upacara penutup, betul kan? Betul. Untuk besok semua kena tu sikit, kena strict dengan masa supaya dapat make sure peserta dapat menghadiri sesi yang seterusnya. Kalau ada masalah teknikal, okey, saya memang letakkan masa kecederaan. Masa kita sempatlah habis. Kalau tak keberatan, boleh tak Prof kongsikan yang bentuk PDF kan? Sekarang ni kan Prof kongsikan dalam Google Drive kan. Jadi saya tak boleh nak download. Kalau dapat dalam bentuk PDF, jadi saya on off internet pun saya dah boleh on dengan PDF. Okey, boleh. Jadi kita boleh in case emergency lah Prof kan. Backup tu. Alright, okey, jadi pengurusi Dato' Syakilah kan? Ya, saya. Dah tutup ke belum? Masalah dah tutup ni, dah ucap terima kasih. Dah sesi bergambar semua. Alright, okey, terima kasih. Okey, itu sajalah, saya pun nak minta diri. Okey Prof, terima kasih bagi ulasan, insya-Allah satu ilmu yang sangat baik. Insya-Allah kita jumpa esok pukul 8 pagi di dalam kita punya link, insya-Allah lah esok. Semoga urusan seminar ini berjalan dengan lancar, insya-Allah. Tahniah Prof, insya-Allah. Okey, terima kasih. Minta maaf atas contoh saya dekat Patah Timur ni, kalau hari Ahad dah kerja, so boleh minta izin pengecualian ke untuk sesi esok? Okey, boleh. Orang Kelantan ke orang Terengganu? Saya di Terengganu. Jangan kerja. Terengganu mana Terengganu? Besu. Saya pun orang Terengganu juga ni. Ya ke? Tapi selain dah hilang dah. Kat mana Prof? Bawah jambatan. Jambatan Kuala Terengganu tu ada pulau. Itulah kampung saya. Ya. Bukit Payung kan? Bukan Bukit Payung, Pulau Duyung. Mermaid Island. Mermaid Island. Okey. Jadi tu selamat berkenalan. InsyaAllah. Salam kenal Siti Rachel Saya nak make sure untuk esok pagi memang ada lagi sesi kan pukul 8 ke? Saya tulis pukul 8, mungkin 8.30 kot, nanti check dalam tu. Ada siapa-siapa yang dah check sesi pertama, rasanya 8.30 kot.
So maksudnya esok ada lagi satu kali pembentangan ke Prof? Okey, ada 3 sesi paralel. Okey. 3 sesi paralel. Besok 8.30 ada. Okey, Siti bidang apa ya? Saya pentadbiran pendidikan. Okey, pentadbiran. So mungkin cari tema-tema yang bersesuaian lah. Ya. Dan saya ada share kot. Saya ada share macam mana kita nak tahu tema-tema bilik tu dan juga secara full siapa pembentang, apa tajuk-tajuk pembentangan. Dan satu lagi boleh tengok ini dekat laman web tu dia ada senarai video. Cari tema, buka video dan the next day datang pada sesi tersebut untuk tanya soalan. Oh, faham. Okey. Alright. Jadi tu sajalah. Kita ni macam bercinta ingat nak keluar tak jadi kan. Tak jadi. Okey, itulah. Okey. So terima kasih semua. Saya cek lain pula ya. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selepas rehat, kita akan menyambung sesi forum pada jam 11 pagi. Seterusnya, sesi perkongsian inovasi dalam PDPC akan bermula pada jam 5 petang dan kemudiannya kita akan membuat rumusan atau resolusi seminar Skepton 2021 pada jam 5.30 petang, disusuli dengan pengumuman kertas seminar terbaik bagi kategori pensyarah dan pelajar. Majlis dijangkakan tamat pada jam 6 petang. Tahniah sekali lagi kepada semua pengerusi, pembentang dan pihak urusetia yang telah menjayakan sesi pada petang ini. Dengan itu, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa esok. Terima kasih. Diminta untuk semua tunggu sebentar untuk kita ambil gambar. Tadi kita dah ambil, tapi ini saja je, tak rasmi untuk sesi petang. Okey, minta buka kamera, senyum. Kita bagi dia masa. Okey, dah ready? Okey, senyum. 1, 2, 3. Okey, next page. 1, 2, 3. Okey, next. 1, 2, 3. Okey, next. Okey, habis. Okey, terima kasih kepada semua. Kita tutup majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa esok insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Thank you so much. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Jangan lupa jumpa esok. Terima kasih semua. Bye. Tadi tutup. Sembang-sembang lah. Nanti kita tutup. Stay safe.